uh, bertanya berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita menghentikan ajaran-ajaran yang tersebar di masa kini, iaitu pendakwaan sebagai Imam Mahdi, kumpulan-kumpulan yang muncul yang mendakwa tokoh-tokoh mereka, ada yang uh, didakwa sebagai Imam Mahdi dan sebagainya, dan turut tidak terlepas juga di negara kita pun daripada sejak beberapa lama ada saja orang yang mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Kita dalam memahami perkara ini, untuk kita nak mengekang bagaimana tersebarnya ajaran-ajaran seperti ini, umat Islam perlu untuk memahami konsep di mana posisi pemahaman tentang Imam Mahdi ini dalam neraca syariat Islam. Pertama, kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu daripada tanda hari kiamat yang besar, yang pertama sekali daripada tanda hari kiamat besar menurut sebahagian besar daripada para ulama. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang terkait rapat dengan perkara-perkara akidah. Kerana kita juga beriman bahawa Imam Mahdi akan muncul satu hari nanti seperti mana ianya dituliskan di dalam kitab-kitab akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini pemahaman kita yang pertama, bahawa kita tidak boleh sama sekali menafikan bahawa Imam Mahdi akan muncul satu hari nanti, kerana ia merupakan satu perkara yang kita percayai sebagai perkara pertama kepada tanda-tanda hari kiamat yang besar, di mana setelahnya nanti akan munculnya Dajjal pula, kemudian akan turunnya Nabi Isa, dan beberapa perkara-perkara daripada alamatus sa'ah ataupun tanda-tanda hari kiamat yang menjadi silibus di dalam pembelajaran akidah kita. Jadi kita tidak boleh sama sekali menafikan. Pun begitu, pada masa yang sama, kita sebagai seorang Muslim perlu memahami bahawa dalam sejarah Islam kita, setelah daripada kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, setelah daripada zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin, sebenarnya banyak kumpulan yang pernah muncul mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu atau digelari dalam bahasa Arab sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar, ataupun tak kurang juga cukup ramai daripada kalangan kumpulan-kumpulan yang mendakwa tokoh mereka daripada satu-satu kumpulan itu merupakan Imam Mahdi, atau ada juga daripada mereka yang satu-satu kumpulan ini mereka mendakwa fulan bin fulan itu adalah sebagai Imam Mahdi, walhal fulan itu tidak pun pernah mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi dalam polemik Imam Mahdi ini terbahagi kepada tiga perkara. Yang pertama, individu yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Yang kedua, kumpulan yang mengaku ketua mereka ataupun mendakwa ketua mereka sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga, kumpulan-kumpulan yang mengaku individu-individu tertentu sebagai Imam Mahdi, walhal individu tersebut tidak pernah pun mendakwa demikian. Jadi ini berlaku dalam sejarah Islam kita. Kita kalau berbicara tentang hal ini, sejarah Islam kita telah menuliskan bahawa banyak kumpulan-kumpulan yang pernah muncul. Daripada kumpulan yang pertama tadi, individu yang mengaku diri sebagai Imam Mahdi, contohnya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, ataupun daripada kumpulan Ahmadiyah yang telah dihukumkan sebagai terkeluar daripada Islam. Mirza Ghulam ini yang berasal daripada India, dia pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dulu sebelum mengaku dirinya sebagai Nabi pun. Kemudian ada seorang bernama Muhammad Al-Bab daripada kumpulan yang digelari sebagai Al-Babiyah. Ini juga merupakan salah satu ajaran yang terpesong daripada Islam, terkeluar daripada Islam. Dia pun sama juga. Agama Babiyah ini, dia mendakwa diri awalnya sebagai Imam Mahdi, kemudian dia mendakwa diri sebagai Nabi. Begitu juga di Afrika, ada seorang individu yang bernama Muhammad Al-Mahdi pada kurun yang ke-19, mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi juga. Kemudian ada seorang mendakwa namanya Ubaidullah Al-Mahdi, pengasas Daulah Fatimiyah, juga pernah mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini kalau dalam bahasa Arab digelari sebagai Mudda'u Al-Mahdawiyah, mereka-mereka yang mendakwa diri mereka sebagai Imam Mahdi. Adapun kumpulan-kumpulan yang mendakwa individu-individu tertentu sebagai Imam Mahdi, tetapi individu tersebut terkecuali ataupun tak tahu langsung tentang hal tersebut dan tidak pernah mendakwa, itu cukup banyak sekali. Tak terlepas juga di negara kita Malaysia pun sejak beberapa lama dulu, ramai juga yang mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Kalau kita baca dalam sejarah kita ataupun dalam berita-berita, kita boleh dapati bahawa pada tahun 2016, satu kumpulan beberapa individu daripada Indonesia yang pernah mendakwa seorang bernama
Zubair Amir mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan pernah didakwa, diambil tindakan. Pada tahun 2023, seorang daripada Negeri Sembilan, seorang penjual tempe juga pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. So, perkara ini adalah satu perkara yang serius dan ini akan berlaku, dan banyak lagi golongan-golongan yang terpesong seperti ini yang akan muncul. Maka kita sebagai seorang Muslim untuk mengekang perkara ini menjadi lebih serius, pertama sekali kita perlu memahami apakah hakikat Imam Mahdi tersebut dan apakah tanda kemunculan Imam Mahdi dan apakah sifat-sifat yang ada kepada Imam Mahdi tersebut. Pertama sekali yang perlu kita faham bahawa ini paling mudah untuk kita mengenali bahawa Imam Mahdi tidak akan pernah sama sekali mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi kalau ada siapa-siapa pun mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi, itu sudah pasti adalah kumpulan yang terpesong atau individu yang terpesong, kerana di dalam hadis jelas mengatakan Imam Mahdi akan diangkat oleh satu kumpulan umat Islam daripada kalangan orang-orang soleh yang akan memaksa beliau untuk berbai'ah dengan beliau, walhal ketika itu beliau pun belum tahu kalau beliau adalah seorang imam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud beliau tidak pernah pun mendakwa sebagai beliau adalah seorang yang bernama Al-Mahdi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam hadis baginda Rasulullah SAW pernah sebutkan bahawa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi adalah antaranya Imam Mahdi akan muncul pada waktu di mana umat Islam, dunia Islam ini berada dalam keadaan dizalimi, kemudian antaranya juga Iraq dan juga Syam akan dikepung oleh orang-orang kafir, sehingga zakat yang dikumpulkan pun tidak boleh dibahagi-bahagikan, dan kezaliman yang luar biasa yang akan berlaku kepada dunia Islam. Ketika itu seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang datang daripada keluarga baginda Rasulullah SAW akan dibai'ah oleh beberapa orang daripada kalangan orang-orang saleh, di antara fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Ini ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Akan dibai'ahkan Imam Mahdi ini di dalam Masjidil Haram di antara rukun di antara makam Ibrahim dan juga Hajarul Aswad. Jadi demikian tempat yang telah dikhususkan Imam Mahdi akan dibai'ah oleh orang-orang soleh dan akan diangkat sebagai pemimpin kepada kaum muslimin. Jadi sifat yang pertama kepada Imam Mahdi adalah dia tidak akan pernah mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi, seorang yang tawaduk, seorang alim, seorang yang mengetahui segala hal tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang adil yang akan menghimpunkan seluruh umat Islam di bawah panji beliau, di bawah kepimpinan beliau. Inilah hakikat yang pertama yang perlu kita memahami tentang kemunculan Imam Mahdi. Beberapa hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang Imam Mahdi, antaranya adalah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Mahdi ini daripada keluarga aku dan juga daripada keturunan Sayyidatina Fatimah. Juga di dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Abu Daud menyebutkan, laulam yabqa minad dunya illa yaumun wahid, sampailah kata Nabi, yub'atsu fihi rajulan minni aw min ahli baiti. Akan datang satu zaman nanti di mana satu orang lelaki akan diutuskan oleh Allah Taala, dan lelaki itu daripada aku, daripada keluarga aku, yuwati'u ismuhu ismi, nama dia juga nama aku, wa ismu abihi ismu abi, nama bapaknya juga adalah nama bapak aku, kata Rasulullah. Yakni Imam Mahdi nanti namanya adalah Muhammad bin Abdullah yamla'ul ardu qistan wa adla. Dia akan memerintah dunia ini dengan adil dan saksama, seperti mana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Ini beberapa sifat-sifat yang cukup panjang yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab hadis mereka, dan ada beberapa daripada para ulama khusus menuliskan kitab-kitab khas untuk memahami tentang kemunculan Imam Mahdi. Kita boleh melihat seumpama Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah beliau yang membahaskan tentang perihal tanda-tanda hari kiamat, perihal akhirat, beliau ada khususkan bab
tentang kemunculan Imam Mahdi. Kemudian Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ada satu risalah khusus membahaskan tentang Imam Mahdi yang bernama Al-Arful Warda fi Akhbaril Mahdi, dan juga Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda juga ada kitabnya bernama Al-Bahdi Al-Mahdi Al-Muntazar, dan beberapa para ulama-ulama lain juga yang mengarang tentang kemunculan Imam Mahdi. Jadi untuk mengekang kefahaman ini lebih popular di kalangan masyarakat, ataupun supaya masyarakat kita tidak terpengaruh dengan kemunculan baik individu-individu yang mengaku Imam Mahdi ataupun kumpulan-kumpulan yang akan mengaku ketua mereka sebagai Imam Mahdi. Pertama sekali, kita perlu memahami hakikat Imam Mahdi itu dalam neraca syariat Islam kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, setelah memahami hakikat ini, barulah kita akan memahami siapakah itu Imam Mahdi, dan kita tidak akan berpengaruh. Seperti mana Nabi pernah sebutkan, ketika Dajjal akan keluar nanti, orang-orang beriman akan tengok dahinya Dajjal, mereka akan kata, Sadaqa Rasulullah, benarlah apa yang Rasulullah sebutkan bahawa kamu adalah Dajjal laknatullah. Kenapa mereka akan boleh sebutkan demikian? Kerana mereka telah mempelajari dan mereka mengetahui apa yang dipesankan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW tentang kemunculan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ketika itu akan muncul dan akan menghimpunkan seluruh kaum muslimin di bawah satu panji, kekuatan yang sama, dan akan setelah kemenangan demi kemenangan yang akan diperolehi oleh Imam Mahdi, setelah itu akan muncul pula raja kepada kezaliman, iaitu Dajjal. Kerana melihat kemunculan ataupun kemenangan-kemenangan yang akan diberikan kepada Imam Mahdi, raja kezaliman Dajjal akan keluar, kemudian akan turunnya Nabi Isa dan beberapa lagi daripada perkara-perkara tanda-tanda hari kiamat yang besar.